Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan masuk subtopik 4.1 iaitu lakaran pictorial. Tapi hari ini kita nak tahu tentang lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Kemudian kita akan pilih lakaran yang terbaik berdasarkan elemen mereka bentuk lah. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak tanyalah. Adakah awak dapat kenal pasti antara semua ni yang manakah 2D dan 3D? 2D itu adalah 2 dimensi, D itu adalah dimensi, 3D adalah 3 dimensi. Tengok tangan yang pertama ni kan. Awak nampak dia adalah lepeh. So, dia adalah 2D. Kemudian yang macam ada gelembung sikit ni kan, nampak macam bentuk yang sebenar, dia adalah 3D. Kamera ni adalah 3D. Kalau kasut ni 2D. Kalau yang bentuk empat segi ni adalah 2D. Ini adalah 3D. Ada panjang, ada lebar, ada juga ada tinggi. Kemudian awak nampak cawan bunga dengan topi lakaran ni. Belah kiri ni, ini semua adalah 2D. Yang ada cawan bunga dengan topi ni, yang ada nampak bentuk dia lebih kurang bentuk sebenar dia adalah 3D. Okey, so boleh agak hari ni kita nak belajar apa? Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan 2D dan juga 3D. Awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 92. So kita akan tengok lakaran 2D terlebih dahulu. Lakaran 2D ni dia hanya ada satu pandangan sahaja, sama ada pandangan atas ataupun pandangan sisi ataupun pandangan hadapan. So dalam gambar tu selalunya dia akan bagi satu sahaja pandangan lah. So sama ada pandangan atas, sisi dan juga hadapan. Awak nampak bentuk-bentuk shape dekat bawah ni, ini semua adalah pandangan hadapan. Okey? Kemudian dapat dilihat melalui satu arah sahaja dan tidak berstruktur. Awak nampak ni satu arah je dan dia tidak ada shape, tidak berstruktur. Kemudian hanya ada dua ukuran sahaja, sama ada panjang dan lebar, lebar dan tinggi, panjang dan juga tinggi. So ni ada lebar dan juga tinggi lah, lebih kurang macam tu lah. Hanya ada dua sahaja ukuran yang mana dia juga tidak menggambarkan kedalaman. Kita tak boleh agak estimate dalam tu berapa inci dan sebagainya, berapa cm dan sebagainya lah. So, dia tak dapat digambarkan. Okey, itu semua adalah lakaran 2D. Kalau lakaran 3D, kita ada tiga pandangan. Dalam satu objek tu kita ada tiga pandangan ni lah. Pandangan atas, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Contoh objek segi empat tepat ni, segi empat sama ni, ini adalah pandangan hadapan. Kalau atas ni adalah pandangan atas. Kalau kiri ataupun kanan itu adalah pandangan sisi. Okey, pandangan sisi lah belah sini kiri. Pandangan sisi belah kanan ni. Okey. Kemudian dia memberi gambaran sebenar sesuatu objek. Kita nampak ini adalah bentuk segi empat tepat. Ini adalah silinder. Kemudian kita boleh dia ada mempunyai kedalaman objek. Contoh objek-objek dekat sini awak nampak kedalaman dia tu. Okey, kemudian dia ada lebih daripada satu permukaan. Yes, kita ada tiga permukaan, dua permukaan kita boleh nampak lah. Dan dia ada tiga ukuran dimensi iaitu panjang, tinggi dan juga lebar. Panjang, tinggi dan juga lebar. Okey, itu semua adalah lakaran 3D. Dekat manakah kita nak tengok lakaran 3D ni? Lakaran 3D ni berdasarkan lakaran 2D lah. Awak nampak ini adalah ni contoh yang ada dalam buku teks awak. Awak nampak ini adalah stove ataupun kita panggil dapur gas, Ini adalah pandangan atas, daripada atas pandangan dia iaitu pelat. Kita boleh nampak dia ada dua tempat untuk hidupkan, kita ada dua stove dekat sini. Kemudian dari segi pandangan hadapan untuk stove ni pula, kita boleh nampak dia ada pemetik ni, pemetik api ni kan untuk hidupkan api ni. Ini adalah pandangan hadapan. Daripada 2D ni, kita boleh transferkan dia kepada lakaran 3D. Awak nampak daripada sini kita ada panjang, kita ada lebar dan juga kita ada tinggi. Nampak dia menggunakan lakaran isometrik. Kiri dengan kanan dia adalah bersudut 30 darjah untuk bagi nampak bahagian lebar ni lah. Baru nampak bentuk 3D. Okey. Kalau yang ini adalah tong sampah pandangan hadapan dia begini. Kita ada tempat untuk buang sampah dekat depan ni. Dari segi pandangan atas, kita boleh nampak macam mana atas dia ni. Anggaran untuk kepada bahagian lakaran 3D macam ni lah bentuk dia. Pandangan atas, ini pandangan atas. Pandangan hadapan, ini pandangan hadapan dia. Dan ini adalah pandangan sisi. Nampak? Dia
menggunakan lakaran isometrik. Kita boleh lakar lakaran pandangan 3D kita secara perspektif, isometrik ataupun oblik. Bergantung kepada keselesaan awak nak lukis macam mana. Okey? So, sebagai uji minda, awak boleh lakarkan objek 3D ni berdasarkan 2D. Kalau dia kata lakarkan objek 3D berdasarkan 2D, maksudnya dia dah bagi lakaran 2D, awak kena transferkan dia kepada lakaran 3D. So, ini adalah lakaran 2D, botol air mineral ni, ini adalah pandangan harapan sahaja dia beri. So, awak boleh lakarkan secara 3D. Lakarkan kita lukis dan kita warnalah bagi nampak elemen-elemen dan juga prinsip yang kita perlukan. Nampak lakaran kita nampak bentuk 3D berbanding kita punya objek 2D kita tu. Nampak cantik kan? Boleh buatlah macam ni. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada yang seterusnya iaitu pemilihan lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. So, macam mana kita nak memilih lakaran yang terbaik? Macam ni, bila kita nak buat pilih lakaran yang terbaik, kita tak bolehlah lukis satu sahaja. Kita kena lukis lebih daripada satu ataupun lebih kurang 3 lah. So, antara 3 produk tu nanti kita akan nilai. Kita akan nilai berdasarkan beberapa lakaran ini sama ada dia ada mengandungi variasi bentuk produk, dia ada warna dan dia ada komponen-komponen yang digunakan. Tetapi berdasarkan 3 lakaran ni, kita akan pilih satu lakaran yang paling terbaik mengikut aspek dan juga reka bentuk, elemen reka bentuk lah. Dia ada elemen reka bentuk dari segi garisan, bentuk, tekstur, warna, saiz dan juga ruang. Okey? Contohnya dekat dalam buku teks awak, kita ada gambar lakaran apa ni? Ini adalah topi lah, topi. So, kita ada lakaran produk A, lakaran produk B, lakaran produk C. Awak tengok semua lakaran ini ada warna yang berbeza, corak yang berbeza, menggunakan elemen-elemen yang berbeza. Contohnya topi warna merah tu nampak dia menggunakan warna merah. Cara dia adalah untuk menarik dan selesa, ada nilai estetika, ada garisan, warna yang seimbang. Manakala yang lakaran produk B ni, dia kalau bahagian depan topi tu nampak macam lagi smooth lah, lagi licin. Ada elemen warna dekat sini. Elemen warna macam mana? Dia ada warna lah. Kemudian ada macam bentuk pelindung yang lebih pendek ni kat depan ni kan. Nampak yang ni macam melengkung sikit, yang ni macam pendek ke depan, macam topi hip hop gitu. Kemudian lakaran produk C ni dia ada campuran-campuran warna lah sesuai untuk skala kecil untuk remaja. Okay, kita akan bandingkan antara tiga-tiga produk ni dalam satu bentuk jadual yang kita panggil sebagai analisis. So, kita akan buat analisis elemen lakaran produk dalam jadual. Kita comparekan 3 produk kita ni tadi mengikut elemen. Elemen kita dah belajar sebelum ni ada 7 iaitu garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ruang. Okey. Kemudian kita akan tengok produk A lah. Produk A ada tak dari segi garisan dia? Yes. Garisan dia ada tapi kurang. Kalau B ni awak akan nampak garisan dia lagi banyak. Kat bahagian depan tu ada bentuk-bentuk garisan putus-putus, dot-dot-dot kan. Kalau bahagian C dia ni garisan tu ada tetapi dia dijadikan sebagai corak. Garisan corak. Nampak ada garisan serong kat sini kan. Dia jadikan garisan tu sebagai corak. Kalau dari segi bentuk, awak tengok bentuk ni bentuk apa? Bentuk kubah. Tiga-tiga ni adalah berbentuk kubah. Okey. Tekstur dekat produk A ni pula, dia ni macam tak berapa licin, tak berapa kasar. Dia sederhana, licin. Kalau produk B ni kita boleh nampak dia macam licin sangat sebab bahagian harapan putih dia ni licin. Kalau awak beli topi yang macam ni, awak akan nampak bahagian hadapan dia tu macam lagi licin lah compare awak beli topi-topi biasa. Biasa yang macam produk A ni. Okay. Kalau bahagian produk C pula, dia adalah berbentuk kasar. Kita tengok pun kita boleh agak dia kasar sebab dia dah jadikan garisan tadi sebagai corak. So, kita boleh dapati dia punya tekstur tu akan kasar lah. Dari segi saiz pula, ini adalah bersaiz sederhana, ini adalah sederhana besar, yang ini adalah kecil. Okey, warna. Kat sini produk A menggunakan warna merah. Warna merah adalah warna panas. Kalau produk B dia guna warna ungu. Warna ungu adalah warna sejuk.
Okey, kemudian kalau produk C adalah kombinasi warna antara panas dan juga sejuk. Dia ada warna merah dekat situ dan juga pada masa yang sama dia ada warna warna ungu-ungu biru macam tu kan. So dia combine warna panas dan juga warna sejuk. Dari segi ruang pula, kita boleh anggarkan dia ni mempunyai ruang yang besar antara satu garisan dan juga satu garisan. Manakala yang produk B ni ruang dia adalah antara garisan ni adalah kecil berbanding yang A. Kalau daripada produk C pula garisan dia kecil antara petak-petak. Kat sini ada garisan garisan putus-putus dekat cap ni, dia adalah kecil antara dalam petak. Okey. Berdasarkan analisis ini, kita akan pilih lakaran mengikut dua aspek, iaitu yang pertama adalah melalui kriteria pemilihan pelanggan, yang kedua adalah melalui borang penilaian pelanggan. Siapa yang akan pilih produk awak ni? Produk awak ni akan dipilih oleh pelanggan. Macam awak lah, nak beli barang, awak akan compare antara dua barang, betul? Takkan awak nak beli barang, awak akan compare satu barang tu je. Dia mesti lebih daripada satu. Contohnya kita akan tengok daripada segi harga, adakah dia menarik, itu adalah dia masuk dalam kriteria pemilihan pelanggan. Dalam kriteria pemilihan pelanggan ni, sebelum kita nak pilih lakaran yang terbaik, kita kena kenal pasti adakah lakaran itu memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Yang pertama, bila kita pilih lakaran, kita kena tanyalah adakah lakaran itu menarik perhatian pelanggan. Awak tengok lakaran tu, awak tertarik tak? Yang kedua, adakah dia mempunyai warna yang seimbang dan sesuai? Ya, kalau ya, dia telah masuk di bawah kriteria pemilihan pelanggan. Kemudian yang ketiga, adakah bentuk itu mudah dihasilkan? Yang keempat, dia ada nilai estetika. Dengan yang kelima, dia ada maklumat lakaran yang lengkap. Sebagai contoh, ini adalah salah satu lakaran kasut yang dibuat oleh seorang cikgu ni. Sangat cantik kan? Cikgu sangat suka sebab cantik sangat. Ini adalah nampak bila cantik sangat dia telah mencapai kriteria yang pertama iaitu menarik perhatian pelanggan. Nampak? Dia dah tarik perhatian cikgu. Dia dah tarik perhatian awak sebab dia cantik. Yang kedua, awak tengok warna. Dia ada warna yang kontras dekat situ. Bahagian belakang dia, bahagian background dia warna merah. Kasut ni warna hitam. Dia nak nampak kasut tu bentuk yang cantik lah. So, dia ada warna yang seimbang dan sesuai. Yang ketiga, bentuk itu adalah mudah dihasilkan. Ini adalah bentuk kasut. Dia ada bentuk yang mudah dihasilkan. Kemudian ada nilai estetika. Dia ada nilai-nilai estetika lah. Dia ada getah tahan lasak ni. Okay, ada estetik, ada zip kat belakang ni. So, nampak macam cantik lah. Dan dia ada maklumat lakaran yang lengkap. Apakah yang dimaksudkan maklumat lakaran yang lengkap? Dekat dalam lakaran tu, dia nyatakan elemen apa yang ada, prinsip apa yang ada dan bahan apa yang digunakan. So, bila ada elemen, ada prinsip, ada bahan, dalam satu lakaran awak, dia telah mencapai maklumat lakaran yang lengkap. Barulah orang nampak, orang tahu apakah produk yang awak ingin sampaikan. Itu adalah yang pertama iaitu kriteria pemilihan pelanggan. Yang kedua adalah melalui borang penilaian pelanggan. Okey, berdasarkan topi yang tadi tu, pemilihan lakaran kita boleh buat juga melalui borang penilaian pelanggan. So, tujuan dia adalah untuk mendapatkan pandangan dan pendapat pelanggan. Awak sebagai pelanggan, awak yang akan pilih kenapa awak tertarik untuk beli barang ni. Sebab yang tahu hanyalah diri awak. So, daripada situlah borang ini dapat kita tahu pandangan dan pendapat pelanggan tu lah. Supaya memudahkan mereka tu untuk pilih lakaran yang terbaik. So, ini adalah contoh borang penilaian pelanggan. Dah boleh rujuk pada buku teks muka surat 95 lah. Dalam borang penilaian pelanggan selalunya kita tak akan minta nama dan juga nombor kad pengenalan lah sebab itu adalah maklumat peribadi. Sebab kita nak tahu pendapat dan pandangan sahaja berdasarkan produk. Contohnya, awak telah buat 3 jenis lakaran, awak bagi borang tu dekat cikgu. Cikgu akan pilih antara 3 lakaran awak buat ni, yang manakah paling cantik, yang paling terbaik. Antara 3 tu nanti kita akan pilih satu dan kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, penilaian maklumat. Okey? So, sebagai kesimpulannya, kita akan uji sikit minda kita. Antara yang berikut, yang manakah kriteria pemilihan pelanggan yang betul?
So, ada 5 kriteria pemilihan pelanggan tadi. Adakah dia menarik perhatian? Yes, itu adalah salah satu kriteria pemilihan pelanggan. Adakah dia mempunyai saiz yang sesuai? Saiz? Kita tak tengok saiz. Kita tak tahu saiz tu kan. Kita tak ada. Saiz yang sesuai adalah bukan kriteria pemilihan lakaran. Warna yang pelbagai. Adakah dia mempunyai warna yang pelbagai? Kan? Adakah bentuk mudah dibuat? Ya, bentuk mudah dibuat dan mempunyai warna yang sesuai. 3 ini sahaja adalah kriteria pemilihan pelanggan. Sebagai rumusan hari ini, kita dah belajar antara perbezaan lakaran 2D dan 3D. Kita akan buatlah bentuk 3D berdasarkan 2D. Kita telah mengenal pasti kriteria pemilihan lakaran dan juga borang penilaian pelanggan. Okey, daripada situlah kita akan pilih lakaran produk yang terbaik. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.